Kita masuk ayat hadis yang ke-148. Muka surat 20. Kitab As-Salat, muka surat 20. Hadis yang ke-148. Dan kita masih dalam tajuk kecil, iaitu waktu solat. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi SAW qala man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subhu faqad adraka as-subha wa man adraka rak'atan min al-'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asra. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mendapat satu rakaat solat subuh sebelum terbit matahari. Maknanya terbit matahari, bila terbit matahari, waktu subuh dah habis. Tapi sebelum terbit matahari, dia sempat dapat satu rakaat solat subuh. Satu rakaat, dia solat satu rakaat, lepas tu terbit matahari, iaitu habis waktu subuh. Maka adakah dia dikira solat dalam waktu subuh ataupun solat di luar waktu subuh? Maka kata Nabi, dia sebenarnya telah mendapat solat subuh di waktunya, walaupun hanya sempat satu rakaat. Begitu juga kalau dia sempat solat asar, satu rakaat sahaja sebelum matahari terbenam, iaitu sebelum habis waktu asar. Maka orang ni dikira solat asar di waktu asar, bukan di luar waktu. Walaupun 3 rakaat dia solat di luar waktu asar. Yang penting permulaan tu dalam waktunya. Dalam hadis yang lain 149, wali Muslim an Aisyah radhiyallahu anha nahwahu wa qala sajdatan badal rakaat. Summa qala was sajdatu innama hiya ar-rak'atu. Dalam hadis lain Nabi sebut rakaat. Nabi sebut sajadah. Kalau hadis yang 148, siapa yang sempat rakaat. Tapi hadis yang riwayat Muslim, siapa yang sempat sejadah. Ataupun siapa yang sempat sujud. Sebenarnya, sujud di sini ialah makna rukuk. Sebab bila dia tak sempat rukuk, dia tak akan sempat rakaat. Nabi kata, man adraka ar-rukuk, faqad adraka ar-rak'ah. Siapa sempat rukuk, dia sempatlah rakaat. Tapi kalau sempat sujud saja, dia tak sempat. Okey. Fikul hadis. Hadis ini menunjukkan bahawa tempoh solat subuh dan asar adalah panjang. Iaitu solat subuh waktunya sehingga terbitnya matahari. Daripada mula masuk sampai terbit matahari, maka berakhirlah waktu subuh. Dan waktu asar pula berakhir sehingga terbenamnya matahari. Selain itu, hadis ini juga menjelaskan bahawa seseorang yang sempat menunaikan satu rakaat solat subuh sebelum matahari terbit, maka dia dikira telah melakukan solat sepenuhnya pada waktunya dan bukan dikira sebagai solat ganti, sekalipun satu rakaat lagi dilaksanakan selepas waktunya. Dia benda ni nampak pembincangan tak penting, tapi sebenarnya penting. Apa yang pentingnya? Iaitu bila kita sempat satu rakaat di waktu subuh, masuk rakaat kedua habis waktu. Jadi hadis ni mengatakan kita sebenarnya sempat salat subuh di waktunya, walaupun satu rakaat di luar waktu. Jadi makna apa? Dia tak berdosa lah. Kalau dia bukan dengan sengaja lah, dia tak berdosa. Tapi kalau dia salat satu rakaat tu, baru angkat takbir ataupun baru baca Fatihah, telah azan, telah terbit matahari, maknanya waktu subuh dah habis. Sebenarnya dia telah salat di luar waktu. Kalau dia sengaja, dia berdosa. Bahkan ada pendapat mengatakan solatnya tak diterima sebab dia solat di luar waktu. Okey. Begitu juga dengan solat asar, iaitu sekiranya dia sempat menunaikan satu rakaat solat asar sebelum matahari terbenam. Katalah maghrib pukul 7 kan. Dia solat asar 6.58. Sempat satu rakaat. Lepas satu rakaatnya dengan azan maghrib. Maka kalau ikut hadis ni, solatnya sah
dan dia dapat pahala solat di dalam waktunya. Okey, Abu Tayyib As-Siddiq Hasan Khan mengatakan bahawa melalui hadis ini dapat disimpulkan beberapa perkara, iaitu pertama, sesiapa yang sempat satu rakaat solat dalam waktunya, maka dia dikira telah melaksanakan solat tunai walaupun hanya sempat satu rakaat. Jika dia sempat kurang daripada satu rakaat, dia angkat takbir, baca Fatihah, tiba-tiba habis waktu, maka solat tersebut dikira sebagai solat ganti, qada, bukan tunai. Pendapat ini ialah pendapat yang paling sahih, termasuk juga pendapat ulama mazhab Syafi'i. Tetapi Abu Hanifah berbeza, dia kata mendapat satu rakaat dihukum sebagai mendapat seluruh rakaat dalam waktu tersebut, dan ia adalah untuk salat asar sahaja. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Dia kata yang sempat satu rakaat dikira dapat satu solat yang lengkap, ialah solat asar saja, subuh tak termasuk. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Yang kedua, pendapat kedua, bagi siapa yang mempunyai masyakkah dan masyakkah tersebut hilang ketika waktu solat hanya tinggal sekadar satu rakaat aja, maka wajib ke atasnya solat pada waktu itu juga. Tak boleh nak tunggu habis waktu. Katalah dia musafir, susah nak berhenti solat, dia pun sampai di masjid dekat-dekat maghrib dah, pukul 6:58. Dia tak boleh tunggu orang azan maghrib baru dia nak solat asar, tak boleh ya. Dia kena solat pukul 6:58 walaupun hanya sempat satu rakaat, lepas tu dengar azan maghrib. Dia bagi contoh di sini, wanita haid. Contoh wanita haid yang suci sebelum habis waktu solat sekadar satu rakaat, maka wajib ke atasnya menunaikan solat tersebut. Contoh dia kering haid dan dia mandi pukul zuhur pukul berapa? Pukul 1 kan? Katalah pukul 1. Dia kering pukul 12.45. Dia mandi apa semua, tinggal 2 minit lagi nak masuk solat asar. Asar pukul apa? 4 suku. 4 suku. Dia kering ketika pukul 4 petang. Kemudian dia mandi apa semua, habis siap semua ambil wuduk, jam dah pukul 4.13. Ada 2 minit lagi nak masuk asar. Maka dia wajib solat zuhur ketika itu. Tak boleh Dia kata dah nak masuk asar, dia pun tunggu. Masuk asar barulah dia qada solat zuhur, tak boleh. Dia wajib solat zuhur walaupun hanya tinggal 2 minit saja untuk masuk asar. Oleh itu, dia mendapat satu rakaat pada ketika itu dan sama hukumnya seperti orang yang tidak mempunyai kesulitan. Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Hanafi dan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Okey, pendapat yang ketiga, seorang makmum akan memperoleh pahala solat berjemaah dengan mendapat sekurang-kurangnya satu rakaat bersama imam. Ini dikias. Hadis ini sebut pasal dapat tak solat tu kalau dia sempat satu rakaat saja dalam waktunya. Jawapannya dapat. Seolah dia solat sempurna dalam waktu solat tersebut. Tapi kalau dia sempat satu rakaat yang terakhir dengan imam, solat berjemaah. Dia sempat kalau solat zuhur, dia masuk imam dah rakaat yang keempat. Maka adakah soalan dia, adakah dia dapat pahala solat berjemaah 4 rakaat ataupun tak dapat pahala berjemaah? Ulama beza pendapat. Nombor 3, seorang makmum akan memperoleh pahala solat berjemaahnya dengan mendapat sekurang-kurangnya satu rakaat bersama imam. Walaupun dia hanya sempat satu rakaat bersama imam, sebenarnya pendapat yang paling kuat dia mendapat pahala berjemaah lengkap. Pendapat ini juga merupakan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Sebaliknya, jika dia sempat kurang daripada satu rakaat, dia masuk tu masa imam di tahiyat akhir, seperti dia bersama imam sebelum salam, maka ada yang berpendapat dia tak dapat kelebihan solat berjemaah walaupun sempat berjemaah dengan imam, sebab dia tak sempat satu rakaat. Tapi pendapat yang paling masyhur, kalau dia sempat satu rakaat ataupun tak sempat satu rakaat, yang penting sempat bersama imam. Dia datang ketika imam dah tahiyat akhir, dia angkat takbir, terus duduk dan tahiyat akhir bersama imam. Pendapat yang paling kuat, dia akan tetap dapat pahala berjemaah. Okey, sementara itu seseorang yang sempat solat satu rakaat solat subuh
ataupun 1 rakaat solat asar dan habis waktu sebelum dia bagi salam, maka solatnya adalah sah serta dia harus menyempurnakannya. Hukum ini disepakati bagi solat asar. Adapun solat subuh, ulama berbeza pendapat. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal serta majoriti ulama berpendapat solat tersebut adalah sah walaupun solat subuh. Jadi subuh dengan asar, 3 mazhab mengatakan kalau sempat 1 rakaat kemudian habis waktu, maka dikira sempat keseluruhannya. Yang tak setuju ialah Imam Abu Hanifah yang mengatakan sempat 1 rakaat, sempat dapat solat keseluruhan, hanya solat asar sahaja. Selain itu, terdapat sebahagian riwayat yang mengatakan bahawa sesiapa mendapat 1 rakaat dan sebahagian riwayat yang lain pula mengatakan mendapat 1 sujud. Sebenarnya 1 sujud bermakna 1 rukuk ataupun 1 rakaat. Maksud di sini adalah sesurah itu bukan saja dikira mendapat rukuk dan sujud sahaja, tapi mendapat 1 rakaat. Macam mana nak dapat 1 rakaat? Iaitu kita sempat rukuk bersama imam. Kalau imam bangun kita rukuk, itu tak sempat dapat rakaat. Okey, pengajaran hadis. Pengajaran hadis. Pertama, mendapat 1 rakaat solat subuh sebelum terbit matahari dikira telah menunaikan solat subuh sepenuhnya pada waktunya. Ini nak bagi tahu hukum lah. Bukan makna nak bagi tahu kita boleh buat je, lewatkan solat subuh sampai tinggal 5 minit kita pun solat. Itu salah. Dan mungkin solat kita tak diterima sebab kita sengaja. Ini nak bagi tahu hukum kalau kita ada masyakkah ataupun kita terlewat bangun, tinggal 5 minit lagi nak habis subuh. Maka hukumnya ambil wuduk terus solat. Jangan tunggu habis waktu baru nak solat. Yang kedua, mendapat 1 rakaat solat asar sebelum matahari terbenam dikira telah menunaikan solat tersebut sepenuhnya pada waktunya. Yang ketiga, panjang tempoh solat subuh ialah sehingga matahari terbit. Dan solat asar pula sehingga matahari terbenam. Yang keempat, solat subuh tetap sah sekalipun rakaat keduanya dilaksanakan ketika matahari telah terbit. Wallahu alam. Ada soalan? Syarah tentang buku salat tidak dibaca, dah baca dah. Apa pandangan Ustaz dengan perjanjian damai antara UAE dan Israel? Dan Israel ini bukan setakat menghina Nabi, tapi menghina Tuhan dan melawan Tuhan. Jadi siapa yang buat kerjasama dengan Israel, dia adalah seumpama Israel. Nabi kata, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan Allah bagi amaran, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu condong kepada orang yang zalim, kelak kamu sendiri akan disambar oleh api neraka. Jadi Israel ini terkenal dengan kezalimannya daripada dulu sampai bila-bila. Maka bagaimana negara Islam ataupun orang Islam boleh buat perjanjian dengan orang yang zalim? Siapa yang setuju dengan orang zalim, dia adalah zalim. Siapa setuju dengan Israel, maka dia juga bersetuju dengan kezaliman, kejahatan, keganasan Israel yang telah lama membunuh orang Islam di Palestin. Sekiranya penerang kita berpegang pada dalil yang tidak selari dengan fatwa di negara kita, macam mana? Berdosa ataupun dibolehkan. Contoh, kita ambil dalil bersentuh suami tidak batal. Tak. Allah kata, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Allah kata, sekiranya kamu berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul, bukan kembali pada fatwa manusia. Jadi kalau kita ambil pendapat ataupun hukum berdasarkan dalil yang paling sahih, dalil yang paling kuat, walaupun tak sama dengan pendapat di tempat kita, hukumnya tak berdosa, bahkan itulah yang terbaik. Sebab kita akan dipersoalkan tentang dalil daripada Quran dan hadis, bukan tentang fatwa manusia. Bila dia tak ada dalil pada Quran dan hadis, barulah pergi pada pendapat ataupun fatwa manusia. Jadi jawapannya tak berdosa. Kenapa pula berdosa? Kita ikut Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Nabi kata,
Aku tinggal pada kamu dua perkara. Kalau kamu betul-betul berpegang pada dua perkara ini, kamu tak akan sesat. Jadi kenapa pula kita pegang pada dua perkara yang Nabi jamin tak sesat, tiba-tiba berdosa? Tak berdosa. Adakah sebaiknya wanita yang hampir habis kena cek doktor? Oh, boleh Ina Zurina boleh PM saya, soalan tak berapa jelas. Minta sedikit pencerahan mengenai solat tasbih. Ada yang mengatakan ianya bid'ah. Solat tasbih bukan bid'ah. Solat tasbih bukan bid'ah, ada hadis. Cuma ulama berbeza pendapat tentang status hadis tentang solat tasbih. Ada ulama mengatakan, hadis tentang solat tasbih sahih. Bila ada dalil dan sahih, dia tidak bid'ah. Yang bid'ah ni ialah yang tak ada dalil dan yang Nabi tak pernah buat. Bila ada dalil, tak boleh kata bid'ah. Jadi ada pendapat mengatakan hadis tentang solat tasbih sahih, maka boleh dilakukan. Cuma jangan lakukan secara berjemaah. Pendapat yang kedua mengatakan hadis tentang solat tasbih adalah dhaif, lemah. Jadi bagi mereka yang mengatakan hadis tentang solat tasbih dhaif, dia tak solat. Bagi dia, solat tasbih tidak ada. Sebab dalilnya dhaif. Bukan bid'ah, dalilnya dhaif. Jadi terserah pada kita nak ambil pendapat yang mana. Kalau tanya saya ambil pendapat yang mengatakan hadis tentang solat tasbih adalah dhaif. Jadi saya tak solat. Wallahualam. Utamakan solat sunat yang betul-betul ada hadis sahih dan kelebihannya sangat besar. Berapa ramai yang solat tasbih tapi dia meninggalkan solat sunat yang lagi besar kelebihannya dan lagi pasti kesahihannya. Seperti solat sunat subuh 2 rakaat, solat duha, solat 12 rakaat, solat rawatib 12 rakaat, solat malam. Itu semua dalil-dalil yang sahih dan sepatut kita lakukan secara istiqamah. Jangan bermusim. Jadi kalau kita dapat buat solat sunat fajar, kemudian solat sunat 12 rakaat yang Nabi janjikan akan dibina sebuah istana di syurga bagi orang yang solat sunat 12 rakaat. Kemudian solat witir pula yang Nabi kata solat yang terbaik selepas solat 5 waktu adalah solat malam, termasuklah solat witir. Kalau kita dapat buat solat-solat ni yang kelebihannya besar dan dalilnya sahih, alhamdulillah, satu nikmat yang besar. Walaupun tak buat solat sunat tasbih. Tapi ada orang buat solat sunat tasbih, dia tak buat solat sunat yang Nabi tak pernah tinggal dan dalilnya sahih dan kelebihannya besar. Itu amat malang. Wallahualam. Solat syuruk ni, bila kita dah terbit matahari ataupun dah habis waktu subuh, kita tunggu lebih kurang 15 minit setelah terbit matahari ataupun setelah habis waktu subuh. Lepas 15 minit masuklah waktu syuruk. Syuruk ni mana terbit matahari. Dan ulama beza pendapat. Solat syuruk ni ada pendapat mengatakan solat syuruk ialah solat duha. Cuma dinamakan syuruk sebab dilakukan di awal waktu duha, maka dinamakan solat syuruk. Tapi sebenarnya dia solat duha. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan solat syuruk berbeza dengan solat duha. Pendapat kedua mengatakan solat syuruk di awal setelah habis waktu subuh, 15 minit lebih kurang, masuklah waktu syuruk. Itu bukan duha. Jadi pendapat kedua kata solat syuruk lain, solat duha lain. Jadi kalau kita ambil pendapat kedua, siapa yang solat syuruk, dia belum solat duha. Tapi kalau ambil pendapat pertama, solat syuruk ialah solat duha, siapa yang telah solat syuruk, dia juga sebenarnya telah melakukan solat duha. Wallahualam. Benarkah anak yang hafiz Al-Quran boleh memberi syafaat? Tak benar. Tidak ada hadis sahih. Tidak ada hadis sahih. Yang ada hadis sahih, orang yang mati syahid, dia boleh tarik 70 orang keluarganya. Itu hadis sahih. Siapa yang mati syahid, boleh menarik 70 keluarganya dan memberi syafaat untuk mereka masuk syurga. Mati syahid, bukan hafal Al-Quran.
Yang boleh hafal Quran, boleh tarik 7 orang, tidak ada hadis yang sahih. Apakah perlu mengganti solat jika bangun daripada koma berminggu-minggu ataupun bertahun-tahun? Tak, bila koma tidak wajib solat. Solat ni jadi wajib bila? Antara syarat wajib solat ialah berakal. Bila berakal, barulah wajib solat. Bila dia koma, dia tak wajib solat. Kewajipannya gugur. Dan bila dia sedar, dia tak perlu ganti. Kenapa nak ganti? Sebab masa dia koma, tak wajib pun. Tak wajib. Kalau Islam mewajibkan juga solat, ketika koma, itu adalah zalim. Dia koma, kenapa diwajibkan? Wallahualam. Adakah kita berdosa jika menghias rumah dengan barangan yang tidak digunakan? Contoh, membeli pinggan mangkuk hanya untuk disimpan di dalam almari. Dia berdosa bukan menyimpan, bukan menghias. Yang berdosa ialah bila berlaku pembaziran. Kita beli, kita tak pakai. Membazir tak? Membazir. Satu. Yang kedua, boleh jadi dosa sebab kita pentingkan diri kita. Berapa ramai orang miskin yang di luar sana, bukan pinggan tak ada, makanan pun tak ada. Tapi kita boleh simpan pinggan satu almari. Makna kita pentingkan diri, itu berdosa. Orang yang pentingkan diri tak akan selamat. Sebab Nabi kata, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah orang yang di atas muka bumi, orang miskin, anak yatim. Kasihanlah pada mereka, barulah kamu akan dapat rahmat Allah. Jadi kalau kamu banyak simpan harta di rumah tak pakai, sedangkan orang di luar tu miskin, tak cukup makanan, mana kamu tidak ada rahmat kepada mereka. Bila kamu tidak ada rahmat pada mereka, Allah tak akan bagi rahmat kepada kamu. Dan ada satu hadis, Nabi ada satu bekas makanan dia pecah dalam hadis sahih. Bekas makanan Nabi pecah. Apa Nabi buat dengan bekas yang pecah? Ini bukan bekas yang elok ni, yang dah pecah. Apa Nabi buat? Kalau kita yang elok kita simpan, ia pecah, kita buang terus. Tapi Nabi buat apa dengan bekas makanan yang pecah? Nabi tampal dan Nabi guna. Pengajarannya apa? Nabi tak suka membazir. Walaupun pecah, tapi selagi boleh dibaiki, selagi boleh ditampal, selagi boleh diguna, Nabi akan guna. Itulah Nabi. Jadi kita pecah pun tak, retak pun tak, dan banyak pula disimpan dalam almari dan tak pakai. Jadi ingatlah kepada kehidupan Nabi SAW yang sangat-sangat sederhana. Dan Allah puji, Nabi lah orang yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau ada pinggang kat rumah yang lebih tu, hantarlah pada orang miskin. Kalau ada pakaian lebih tu, yang tak pakai lama dah, bagilah pada orang miskin. Kasut-kasut ke apa ke, agihkan sebelum kita mati dan kita akan disoal satu persatu. Summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Allah bagi amaran. Kemudian pasti kamu akan disoal tentang setiap nikmat yang Allah bagi pada kamu. Sama ada satu baju ke, satu kain ke, satu kasut ke, satu telefon yang kamu beli tapi tak pakai, semua akan disoal. Wallahu a'lam. Dah. Mana ni? Ustaz, amalan baca selawat Makkiyah setiap hari digalakkan. Saya tak tahu apa dia selawat Makkiyah. Ini pertama kali saya dengar. Yang saya dengar, yang ada hadis sahih, selawat Ibrahimiyah. Itu ada hadis sahih. Selawat Makkiyah saya tak tahu apa bentuk selawatnya, dari mana sumbernya saya tak pasti. Jadi elakkan berselawat menggunakan selawat yang namanya pelik. Selawat Tafrijiyah, selawat Makkiyah. Tak lama lagi ada selawat Malaysia. Jadi itu semua bukan daripada Nabi. Yang ada daripada Nabi, selawat yang terbaik ialah selawat Ibrahimiyah yang kita baca masa tahiyat akhir. Adakah kisah Israiliyat itu sahih ataupun tidak? Okey, kisah Israiliyat dalam Quran kan, Nabi dah bagi garis panduan. Nabi kata, hadisu an Bani Israel. Kamu nak cakap pasal Bani Israel, cerita Bani Israel, cakaplah. Tapi Nabi bagi amaran. Fala tusaddiquhu wa la tukazzibuhu. Jangan kamu percaya dan jangan kamu tolak. Maknanya, nak baca boleh. Tapi jangan jadikan sumber rujukan dalam agama kita. Sebab Nabi kata, jangan percaya, jangan tolak. Sebab apa?
Jangan percaya, takut salah. Jangan tolak, mungkin betul. Jadi Nabi kata, nak baca, tapi jangan jadikan sumber agama kamu. Sumber agama kita dah lengkap, Quran dan Sunnah. Jadi cerita Isra itu bukan sumber agama. Wallahualam. Waktu subuh saya tunaikan seawal mungkin, kemudian akan uruskan. Okey. Kalau suami kita sakit, kurang upaya, kita pun bangun awal dan solat subuh dulu, kemudian lepas tu baru uruskan suami. Jadi kalau sampai suami tu lewat subuh lambat, kalau suami solat subuh lambat sebab kita yang nak solat untuk kita dulu, kemudian nak uruskan dia, memang ambil masa dan bukan disengajakan, tak berdosa. Bukan dosa kita dan bukan dosa suami. Tapi kalau kita sengaja melewatkan, itu dosa kita lah. Sebab suami dia kurang upaya, dia nak solat sendiri tak boleh. Jadi sebaik-baik kita buat solat kita, sebenarnya solat subuh tak lama, 2 rakaat je. Lepas tu terus kita uruskan suami supaya solat suami pun tidak lewat. Solat witir berapa rakaat yang afdal? Terima kasih. Solat witir, kalau ikut hadis Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tak pernah solat malam lebih daripada 11 rakaat. Ada riwayat mengatakan 13 rakaat. Yang kata 13 tu ada pendapat mengatakan campur dengan solat sunat subuh 2 rakaat. Jadi 13. Tapi pendapat yang paling masyhur, Nabi tidak menetapkan bilangan rakaat. Bilangan rakaat solat malam Nabi tak pernah tetapkan. Sebab tu macam-macam kita dengar pendapat ulama, bahkan amalan para ulama. Ada riwayat mengatakan Umar bin Abdul Aziz solat malam 36 rakaat. Sebab mereka faham 11 rakaat yang Nabi solat tu bukan sebagai batas yang mesti kita ikut. Kalau kita betul nak ikut bilangan yang Nabi solat, maka cara solat pun kena ikut cara Nabi. Nabi solat tengah malam sampai subuh. Satu rakaat kadang-kadang Nabi baca 3 surah panjang. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Sebab tu Aisyah kata, walaupun Nabi solat 11 rakaat, tapi jangan kamu tanya tentang cantiknya, tentang khusyuknya solat Nabi. Jangan tanyalah. Kamu tak mampu tiru Nabi. Jadi jangan kita fanatik pada angka. Tapi fanatiklah pada kualiti solat. Kadang-kadang solat dah ikut Nabi bilangan dia 11 rakaat. Tapi baca 3 kul je. Pukul 10.30 habis. Nabi daripada tengah malam sampai subuh. Jadi pendapat yang paling kuat, solat malam tidak ada had bilangannya. Cuma kalau witir kena ganjil lah. 1, 3, 5, 7, 9. Wallahualam. Solat sunat qabliyah dan ba'diyah yang sahih. Berapa rakaat dan waktunya. Solat sunat ba'diyah dan qabliyah ada 2 lah. Dia terbagi pada 2. Satu yang muakkadah, yang sangat-sangat dituntut. Maksudnya dituntut ni ialah Nabi selalu buat, Nabi tak pernah tinggal, kecuali bila musafir. Berapa ni? Yang solat sunat ba'diyah, qabliyah, muakkadah, yang sangat dituntut dan Nabi tak pernah tinggal, kecuali musafir. Ada 12 rakaat. Saya dah sebut banyak kali kan. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 6. 2 rakaat selepas zuhur, 8. 2 rakaat selepas maghrib, 10. 2 rakaat selepas isya, 12. Kelebihannya Nabi kata siapa yang solat 12 rakaat ini setiap hari, bukan sekali seminggu, setiap hari 12 rakaat, maka Allah akan membina untuknya sebuah istana di syurga. Kemudian salat sunat qabliyah ba'diyah yang ghairu muakkadah, yang kurang dituntut. Maksudnya ialah kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi tinggal. Salat sunat sebelum maghrib, salat sunat sebelum asar, salat sunat sebelum isya 2 rakaat, salat sunat sebelum maghrib 2 rakaat, salat sunat sebelum asar 4 rakaat. Itu salat sunat ghairu muakkadah, yang kurang dituntut. Kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi tinggal. Yang penting buat 12 rakaat ni. 12 rakaat yang sangat-sangat dituntut. Mana? Muhsin. Tak nampaklah muhsin. Boleh bila sesuai untuk solat qada. Solat qada ni,
Kalau kita ambil pendapat yang mengatakan siapa tinggal solat fardu dengan sengaja, dia wajib qada kan. Jadi timbul soalan, bila sesuai qada? Qada ni ibarat hutang lah, maka sebaik-baik hutang dibayar dengan segera. Bila kita ada ruang, bila kita ada kesihatan, bila tak sibuk, teruslah solat sebanyak yang mungkin mengikut kemampuan kita. Jadi soalan bila, secepat yang mungkin, seberapa segera, sebab kita tak tahu bila kita akan mati. Wallahu a'lam. Cukup okey. Kelas kita seterusnya ialah malam ni pukul 9 malam, sambung tadabbur surah At-Taubah insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.